Jadi ayat ini adalah ayat yang biasa kita dengar dan mungkin kita hafal tuan, kerana pada ayat 15 tadi biasaannya pada hari Jumaat imam akan sujud tilawah. Tuan, sujud tilawah. Ada juga yang sebut sujud sajadah. Tapi sebenarnya ini adalah ayat sajadah yang mana bila baca ayat sajadah, makmum ataupun imam atau orang yang solat disunatkan untuk sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah yang dihormati Tuan Nazir Masjid Al-Falah USJ 9, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Allah kurniakan kita hidayah, Allah kurniakan kita kekuatan, dan Allah kurniakan kepada kita untuk sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ingat Allah Subhanahu wa taala dan juga mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, pada pagi ini kita sambung perbincangan kita pada surah As-Sajadah, iaitu ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Dan jadi ayat ini adalah ayat yang biasa kita dengar dan mungkin kita hafal tuan, kerana pada ayat 15 tadi biasaannya pada hari Jumaat imam akan sujud tilawah. Sujud tilawah. Ada juga yang sebut sujud sajadah. Tapi sebenarnya ini adalah ayat sajadah yang mana bila baca ayat sajadah, makmum ataupun imam atau orang yang solat disunatkan untuk sujud tilawah. Tuan-tuan, walaupun tak hafal bacaannya, tuan, tak hafal bacaan sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa saqqa samahu wa basharahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau agak-agak kan ustaz susah nak hafal, suruh imam baca kuat sikit. Kalau dia baca kuat sikit, tiap Jumaat nanti hafal lah. Tuan, nanti hafal insya-Allah. Boleh je tuan-tuan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh. Tidak menjadi kesalahan. Jadi hukumnya sunat untuk kita sujud tilawah sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Cumanya kalau
dalam solat, kalau imam tak sujud, maka jangan sujud. Walaupun tuan-tuan dah hafal, kan, hari tu imam terlupa nak sujud. Tuan-tuan jangan ngada-ngada nak sujud. Kan? Batal sembahyang. Kan? Kalau imam sujud, maka kita wajib sujud. Kalau kita imam tinggal, maka kita tinggalkan. Apa maksudnya ayat kita sebut tadi? Apa yang maksud daripada ayat yang kita bacakan tadi dan yang selalu kita dengar ni? Innama, kalau dalam bahasa kitab lama panggil hanya senya. Hanya senya. Tapi kalau dalam terjemahan yang baru dia buat sesungguhnya. Sesungguhnya yu'minu bi ayatina, orang-orang yang sentiasa beriman. Yu'minu, sentiasa beriman, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Dengan ayat-ayat kami. Siapakah orang-orang yang dianggap sentiasa beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Iaitu alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Iaitu adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, kharru sujada, mereka menyungkur sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan bertasbih serta memuji Tuhannya, wahum la yastakbirun, dan ciri-ciri mereka tidak menyombongkan diri. Jadi antara ciri-ciri ini adalah Allah menyebutkan tentang antara ciri-ciri orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi maksudnya apa? Tiada yang membenarkan ayat-ayat kami selain dari orang-orang apabila diperingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka mendengarkan dan mentaatinya. Apa yang disebut dalam Al-Quran, apa yang Allah sebutkan dalam kalamullah, maka mereka dengar dan mereka mentaatinya. Bukannya mereka mencari-cari satu dalil untuk melawan dengannya. Tuan-tuan, diusahakan untuk mentaatinya. Sama ada melalui ucapan ataupun melalui perbuatan. Tuan-tuan kan? Sama ada melalui percakapan kita ataupun melalui perbuatan kita. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila Allah memerintahkannya untuk solat, maka dia akan solat. Hujung tahun ni, apabila Allah perintahkan untuk bayar zakat, dia bayar zakat. Kan, hujung-hujung tahun ni kan, tuan-tuan kan. Tanya kita punya zakat. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendengarkan dan mentaatinya. Bila kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk di kalangan orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kan. Bahkan bila kita mentaati Allah, dalam satu ayat disebutkan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Ada satu tafsir tu sebut apa? Orang yang tidak banyak berzikir pada Allah, dia tak banyak subhanallah, subhanallah, tapi dia taat pada Allah. Dia ketika waktu kewajipan dia buat, ketika ada maksiat dia tinggalkan, maka ini adalah termasuk orang yang ingat Allah. Tapi ada orang yang berzikir kepada Allah, banyak berzikir, tapi dia buat maksiat, maka dia tidak dianggap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Lepas tu ada satu video kan. Dia kongsikan apa? Saya ni berzikir banyak, cuma saya tak sembahyang. Dia kata berzikir banyak, saya tak sembahyang. Tuan, hari-hari saya zikir ribu-ribu, tapi tak sembahyang. Tuan, maka ini adalah tipu daya syaitan. Tuan, tipu daya syaitan. Sebab apa? Dia ada zikir yang wajib, ada zikir yang sunat. Solat itu adalah zikir yang wajib. Tuan, kita kata amalan wajib, tapi itu adalah zikir yang Allah wajibkan kita untuk ingat Allah dengan cara begitu.
dengan cara yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir yang kita tambahkan ni adalah untuk menambahkan kekuatan iman kita. Bukan hanya mereka mendengarkan dan mereka mentaatinya. Ciri-ciri orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, bukan hanya mereka mendengarkan ayat Allah, bukan hanya mereka tunduk kepada ayat Allah, bukan hanya mereka ikut pada perintah Allah, bahkan wasabbahu bihamdi rabbihim. Ciri-ciri mereka juga mereka sentiasa bertasbih memuji Tuhannya. Mereka bertasbih memuji Tuhannya, tuan. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Jadi mereka meyakini, tuan. Mereka meyakini dan akhirnya mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tasbih ni adalah kita mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Apa saja bentuk kekurangan, maka kita sucikan Allah daripada perkara tersebut, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wasabbahu, mereka memuji Allah, bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri, tuan. Yang ini mereka bukanlah orang yang enggan untuk mengikuti dan juga mentaatinya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahil daripada kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan, itu bukan ciri orang yang beriman. Walaupun kita lihat Allah SWT, kita lihat ada orang yang bertanyakan, apa keperluan lagi sekarang ni untuk semayang? Apa keperluan untuk kita solat, tuan-tuan? Ada juga orang yang mempertikaikan, tuan-tuan. Sedangkan saya dah taat kepada Allah, saya tak buat larangan Allah. Sedangkan dia lupa, bila dia tak sembahyang, maka dia dah derhaka kepada Allah. Sebab itu adalah asasnya, tuan-tuan, kan? Asasnya. Ini sebagaimana firman Allah SWT, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna fi jahannam dakhirin. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Tuan-tuan, kan? Sebab tu, tuan-tuan, kita kalau Allah berikan kekuatan, berikan kita hidayah sekarang ni untuk solat, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ramai tuan-tuan kat luar sana tanya, ustaz, macam mana nak bangun subuh? Nak sembahyang subuh berjemaah ni, tuan. Tuan-tuan, biasanya yang muda-muda lah, yang tua-tua insya-Allah mudah bangun, tuan-tuan. Kan, sebab dah sampai masa, dah sampai turning point, tuan-tuan. Dah tahu dah, tuan-tuan, kan. Yang muda-muda bertanya, tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita tengok ada orang muda pergi sembahyang jemaah, Allah, kita seronok, kan? Kita rasa hati kita gembira, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kadang-kadang kita kena tahu punca, tuan. Kita kena tahu punca. Dan ada seorang hamba Allah ni bertanya pada kawan sahabat dia, kata apa? Tak maaf lah, bang, aku tanya kau ni, tapi kau jangan marah tau. Kau jangan marah. Aku minta maaf betul-betul, jangan marah. Soalnya sensitif, tuan-tuan. Kita kadang-kadang nak tanya memang tak berani kita ni, tuan-tuan. Aku selama tahun-tahun kawan dengan kau, aku tak pernah tengok kau semayang. Dia tanya. Kita kadang-kadang tak berani nak tanya, tuan-tuan, kan. Walaupun kita dah bertahun-tahun kawan kita, kan. Dah ajak dia semayang, tak nak, kan, tuan-tuan. Dia kata apa? Aku bukan tak nak semayang, aku tak tahu semayang. Dia kata, aku tak tahu semayang. Tuan-tuan. Oh, ya ke? Kawan dia kata, tak apalah, mulai hari ni aku ajar kau semayang. Tuan-tuan, sebab kita tak tahu background bagaimana dia dibesarkan, bagaimana kehidupan keluarga dia sebelum ni, bagaimana tu kita tak tahu. Jadi bila kita tahu puncanya, maka mudahlah untuk kita selesaikan, tuan-tuan, kan. Tapi kita alhamdulillah, tuan-tuan, kita dah dibesarkan oleh Allah, dilahirkan dalam keadaan keluarga yang mementingkan agama, walaupun tidak daripada awal, tapi alhamdulillah di akhir kehidupan kita dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, ciri-ciri orang yang beriman Allah jelaskan lagi. Ciri-ciri tadi yang pertama, mereka Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam kewajipan ni kewajipan. Kemudian mereka juga sering memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan sikap mereka tidak sombong. Tuan. Sebab tu kita ni bila Allah permudahkan, kenapa kita nak sombong? Sedangkan Allah dah mudahkan kita. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ciri-ciri mereka lagi, bukan hanya setakat ibadah wajib yang mereka perhatikan, bukan hanya setakat ibadah wajib yang mereka fokuskan dan juga mereka jaga, tapi juga Allah menyatakan tatajafa junubuhum anil madaji', yakni lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya. Lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya. Yang dimaksudkan ialah mereka sentiasa mengerjakan qiyamul lail. Mereka sentiasa mengerjakan qiyamul lail, yakni solat sunat di malam hari. Tuan-tuan, solat sunat di malam hari. Maksudnya dan mereka mengurangkan tidur di tempat berbaringannya, bukan tak tidur langsung. Tuan. Kalau contohnya ustaz, saya tak mampulah ustaz nak bangun malam pukul 5 pagi. Memang tak biasa. Bangun subuh ni pun alhamdulillah lah, tuan kan. Maka kita ubah sikit. Selepas isyak tu lebihkan sikit sembahyang. Kan, sembahyang sunat isyak 2 rakaat, sambung lagi 2 rakaat, lepas tu solat witir 3 rakaat. Mudah-mudahan itu sebagai permulaan kita untuk qiyamul lail, supaya nak masuk dalam golongan ni. Tuan, bukan hanya melaksanakan kewajipan, tapi kita juga menambahkan dengan ibadah sunat. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini mereka mengurangkan tidur di tempat tidurnya, tuan-tuan kan. Dan qiyamul lail ni merupakan satu ibadah untuk menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita menguatkan hati kita, khususnya di akhir zaman ni, tuan-tuan kan. Di akhir zaman ni, tuan-tuan kan. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita ini adalah termasuk di kalangan orang-orang. Tapi ulama berbeza pendapat. Yang dimaksudkan qiyamul lail di sini, tuan-tuan, bahawa yang dimaksudkan di sini menurut Imam Ikrimah dan juga Imam Qatadah ialah menunggu di antara 2 solat isyak, iaitu maghrib dan isyak. Tuan-tuan, maghrib dan isyak. Maka orang yang kalau kita, tuan-tuan, pergi sembahyang maghrib, kan itu sekurang-kurangnya lah. Itu sekurang-kurangnya. Pergi sembahyang maghrib, duduk kat masjid, kemudian kita dengar kuliah dan solat isyak, maka itu juga dianggap qiyamul lail. Itu sekurang-kurangnya. Jadi kita niatlah bila duduk dengan kuliah kan, niat nak ikut perintah Allah untuk kita melaksanakan qiyamul lail. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Ad-Dahhak mengatakan makna yang dimaksud ialah mengerjakan solat isyak dan solat subuh secara berjemaah. Kalau Imam Ad-Dahhak mengatakan yang maksudkan tatajafa junubuhum adalah mereka solat isyak berjemaah dan solat subuh secara berjemaah. Jadi kita fahamkan di sini bermakna ada banyak pendapat di kalangan para ulama. Jadi bila kita solat maghrib kemudian menunggu solat isyak, maka itu juga qiyamul lail. Bila kita solat subuh berjemaah dan solat isyak berjemaah, maka juga kita termasuk di kalangan dalam ayat ini berdasarkan kepada pendapat ahli tafsir. Tuan-tuan. Tapi yang nak menguatkan lagi adalah dengan bangun di sepertiga akhir malam. Kan? Dan kerana baginda Nabi menyatakan hendaklah kamu berqiyamul lail kerana ialah merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Kebiasaan orang soleh, tuan-tuan. Walaupun 2 rakaat. Apa yang mereka buat, tuan-tuan, dalam qiyamul lail ni? Allah jelaskan apa yang mereka buat dalam qiyamul lail. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Apa yang mereka buat ketika qiyamul lail? Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa takut akan dosa-dosa mereka, dengan rasa takut akan kelemahan-kelemahan mereka, dengan rasa takut akan kelalaian-kelalaian mereka, dan mereka mengharapkan agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Allah sentiasa merahmati kehidupan mereka. Allah sentiasa mempermudahkan
segala urusan mereka, tuan-tuan. Ini adalah khaufan wa tama'a, tuan-tuan. Jadi orang-orang yang beriman kepada ayat Allah, mereka menghimpunkan antara amalan wajib yang wajib kita buat, itu memang tidak boleh tidak, tuan-tuan. Itu memang tak boleh tidak. Kalau siapa tak buat memang berdosa dan juga termasuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Tapi nak tambah dekat dengan Allah, maka kita perbanyakkan ibadah sunat, tuan-tuan. Ibadah sunat. Allahumma salli ala si Muhammad. Jadi takut dengan, kenapa mereka takut dengan seksaannya dan mereka berharapkan kepada pahala Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah, tuan-tuan. Ada satu kisah, tuan-tuan. Seorang hamba Allah ni, hidupan dia biasa-biasa. Kehidupan dia biasa-biasa. Riwayat ni sebut dalam kitab Al-Masnawi. Di kalangan oleh Syekh Jalaluddin. Dia banyak berdoa kepada Allah. Ni kena supaya ingatan kita bersama lah, tuan-tuan. Dia banyak berdoa kepada Allah. Tiap malam berdoa. Satu hari Iblis membisikkan dalam dia berdoa tu, Iblis membisikkan. Buat apa kau doa banyak-banyak? Tengok kehidupan kau tak berubah pun, sama je. Kan? Allah tak kabulkan doa kau. Kan? Bisikkan. Allah tak perhatikan pun kau. Kau doa pun takkan kabulnya. Ini bisikan syaitan. Lepas tu dia berkata, betul juga. Allah tak kabulkan doa aku. Dah bertahun-tahun dah aku doa ni. Kehidupan sama je. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dia pun dah berkurang berdoa. Berdoa dengan bisikan syaitan. Tapi kerana istiqamahnya dia berdoa sebelum ni, bertahun-tahun dia istiqamah, Allah masih inginkan dia dapat hidayah. Maka pada malam tersebut dia bermimpi dengan Nabi Khidir. Disebutkan dalam kisah tersebut, bermimpi dengan Nabi Khidir. Dia katakan, wahai Fulan, kenapa aku tengok engkau sekarang jarang berdoa? Dah kurang berdoa. Dia pun kata, aku rasa Allah dah tak kabulkan doa aku. Allah tak perhatikan pun aku. Buat apa aku doa banyak-banyak? Allah mesti makna. Ni kadang-kadang di antara kita pun ada juga yang merasakan demikian. Ni adalah bisikan syaitan. Maka Nabi Khidir mengatakan, wahai Fulan, ingatlah, Allah kabulkan doa engkau tu, Allah kabulkan doa kamu dengan cara Allah jadikan kamu sentiasa bersabar untuk berdoa kepada Allah. Maknanya kalau orang lain Allah kabulkan dengan hartanya, dengan cara berikan apa yang dihajati, tapi Allah kabulkan doa kamu sehingga kamu menjadi istiqamah untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di luar sana ramai orang yang tak nak berdoa, tak sebut nama Allah pun. Ramai orang yang tak minta kepada Allah, ramai orang yang tidak memohon kepada Allah. Tapi engkau tiap malam Allah izinkan untuk memohon kepada Allah dengan penuh harapan dan juga dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sehingga engkau kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dekat dengan Allah bukan dengan harta. Maksudnya bukan dengan banyaknya kekayaan kita dekat dengan Allah. Tuan-tuan, dekat dengan Allah bila kita sentiasa beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kata belum, bagi kita tidak dikabulkan, tapi cara Allah mengabulkan dengan apa? Dengan mengekalkan kita istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya lepas daripada mimpi tersebut, dia terus berdoa lagi. Tak fikir dah dapat ke tak dapat, yang penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berdoa dengan keadaan takut dan juga sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, khaufan. Sangat takut, bimbang, tuan. Bimbang akan kesilapan mereka, kelalaian mereka, tuan-tuan. Dan mereka sangat mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ciri-ciri mereka juga, mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Allah berikan sebahagian daripada rezeki dan mereka nafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan. Dan ini maksudnya adalah yang wajib dan yang
sunat. Yang wajibnya zakat, nafkah dan hutang. Dan nafkah kepada orang-orang yang di bawah tanggungan kita dan juga hutang yang kita wajib bayar. Kan baru-baru ni Ustaz Said Syarizan Timbalan penolong ketua bahagian penyelidikan Mufti share apa? Haram hukumnya bagi orang yang berhutang, hutang yang segera, tuan, bukan hutang yang bertempoh ni. Melancung melancung tanpa izin orang yang bagi hutang. Tuan, dia ada hutang kawan dia, contohnya jiran dia, 5,000, tuan, kan. Patutnya hutang tu kena, contohlah dia kata bulan depan saya bayar. Dia tak bayar, tuan, tu tiba-tiba melancung keluar negara. Tengok-tengok Facebook keluar negara, tuan. Tanpa izin si kawan tu, tuan. Hutang tak bayar, melancong boleh, tuan. Maka ni haram hukumnya, tuan. Ni dinyatakan dengan dalil ni sekali, tuan, kan. Dan juga infak yang sunat. Infak yang sunat ini adalah infak yang untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambahkan lagi taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf, sedekah kat masjid, kan, sedekah pada orang miskin, anak yatim. Hari ni sekarang ni kita sedekah untuk orang-orang banjir di Kelantan. Kita sedekah pula untuk Allah SWT, untuk saudara-saudara kita di Palestin. Maka ini adalah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, jangan pula yang wajib tak buat, lepas tu sedekah pula, kan. Tuan, yang wajib tu wajib. Sebab apa? Tak buat dosa. Yang sedekah ni kalau tak buat tak dosa, cuma rugi je. Kena bezakan yang wajib. Nafkah pada isteri, nafkah pada anak, pada ibu ayah. Adakah kita termasuk orang yang wajib memberi nafkah pada ibu ayah? Kena tahu juga. Memang tak semua wajib, tapi ada orang yang wajib bagi nafkah pada mak ayah dia. Kena tahu juga. Baru kita tahu boleh kita buat, tuan. Ini ciri-ciri je, tuan. Dan orang yang paling terkemuka dan orang yang paling terdepan sekali dan orang yang paling dihormati dalam bab ini. Dalam bab ini contoh terbaik kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam contoh yang terbaiknya adalah Rasulullah SAW sama ada di dunia ataupun nanti di akhirat. Sebagaimana disyairkan, Ibnu Rawah radhiyallahu anhu mengatakan dalam bait syairnya, mengatakan dalam terjemahannya kata apa? Di kalangan kita terdapat Rasulullah SAW yang membaca kitab Al-Qurannya manakala sinar fajar menguak suasana pagi hari. Dia memperlihatkan kepada kita petunjuk sesudah kegelapan. Dan hati kita benar-benar yakin bahawa apa yang dikatakannya pasti terjadi, yakni hari kiamat. Dia semalaman menjauhkan lambungnya dari tempat peraduannya. Maknanya Nabi Qiyamul Lail. Sedangkan kaum musyrik lelap dalam tidurnya dalam tempat peraduan mereka. Ini adalah syair yang disebutkan, tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menggambarkan tentang peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, tuan-tuan, dalam satu hadis diceritakan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, dikata apa? Tuhan kita, diriwayatkan daripada Nabi SAW telah bersabda, Tuhan kita merasa kagum dengan dua orang lelaki. Tuhan kita merasa kagum dengan dua orang lelaki. Yang pertama, iaitu seorang lelaki yang bangkit daripada tidurnya, tuan-tuan, bangkit daripada tempat tidur dan selimutnya meninggalkan orang yang dikasihinya dan keluarganya menuju ke tempat solatnya untuk mengerjakan solat sunat. Tuan. Jadi dia bangun, tuan, bangun pada waktu malam, tuan. Lalu dia ambil wuduk dan dia sembahyang sunat, tuan. Apa tujuannya? Kerana mengharapkan pahala yang ada di sisiku dan takut kepada siksaan yang ada di sisiku.
Mereka bangun tu bukan semata-mata nak nak murah rezeki, bisnes lancar, tak tuan. Mereka bangun untuk mengharapkan rahmat Allah dan juga takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dan seorang lelaki yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka teman-temannya paling lari, dan dia mengetahui apa akibatnya bila dia lari dari medan perang dan apa yang akan diperolehnya bila dia kembali ke medan perang. Maka dia pilih untuk kembali ke medan perang hingga darahnya mengalir. Dalam keadaan bukan menyerahkan diri, tapi dia berperang berperang bersungguh-sungguh. Sebab apa? Dalam kategori syahid ialah orang-orang yang berperang untuk membela kalimah Allah, bukan berperang untuk mati. Dia ada beza tuan-tuan. Kan? Aku nak pergi sana biar mati syahid. Tapi tak perang sangat tuan. Macam serah diri. Tuan-tuan, itu bukan mati syahid namanya, tuan-tuan kan. Sebab tu ulama telah mentafsirkan orang-orang yang berperang kerana Allah untuk menegakkan kalimah Allah. Dia akan usaha sungguh-sungguh. Kalau dah sampailah mereka dah tak mampu, maka itu dah sampai mereka syahid, tuan-tuan. Bukan menyerang, tak ada apa-apa senjata terus pergi, tuan-tuan. Itu menjadi bahasan para ulama. Maka dia memilih kembali ke medan perang sehingga darahnya mengalir. Kenapa? Kenapa mereka buat demikian? Kerana mengharapkan pahala yang ada di sisiku dan takut kepada azab yang ada di sisiku, tuan-tuan. Maka Allah SWT berfirman kepada para malaikat. Tengok pada dua orang hamba tadi, tuan-tuan. Allah berfirman kepada para malaikat. Apa dia? Tuan-tuan, perhatikanlah hambaku. Dia kembali ke medan perang kerana mengharapkan pahala dan yang ada di sisiku dan takut akan siksaanku sehingga darahnya mengalir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini maknanya yang seorang tadi Allah banggakan juga. Perhatikanlah hambaku bangun lepas tidur, kemudian solat sunat mengharapkan pahala dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah orang yang berperang jalan Allah Subhanahu wa taala lalu dia mati syahid kerana membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini adalah golongan yang beruntung, golongan yang beruntung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dikatakan Allah kagum kepada mereka. Tapi kena ingat, tujuan tu kena betul. Tujuannya semata-mata takut kepada Allah dan juga takut pada siksaan Allah dan juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kan, ni yang kita bacakan seperti tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Betul kalau tuan-tuan faham ni. Kan kita dengar imam baca kan. Kita belum bangun qiyamul lail lagi. Kita doa, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan mereka. Kan, kita doa dalam hati, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan mereka. Beriman kepada ayat-ayat Allah SWT, kemudian kita menjaga amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang soleh, tuan-tuan kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah SWT menyajukkan yang terakhir, fala ta'lamu nafsun. Allah bagi tahu pula, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan bagi apa-apa yang mereka kerjakan. Kita tak tahu, tuan-tuan, apakah yang Allah sediakan untuk kita. Kita hanya baca ayat-ayat Allah SWT daripada Al-Quran yang kita baca surah Al-Insan sebelum ni, nikmat syurga macam ni, tuan-tuan. Dan kita tahu juga bagaimana hakikatnya. Kita hanya dengar macam ni gambaran syurga. Ada 1000 orang pembantu, ada pelamin-pelamin, ada makanan-makanan, ada minuman-minuman. Itu adalah yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan kan. Sehingga kan dikatakan apa?
Dikatakan dalam satu hadis kursi, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Kita ulang balik. Aku menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, iaitu dengan bermacam-macam nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata. Mala ainun ra'at. Tuan-tuan. Bermakna apa yang kita lihat kat dunia ni, dia bukan nikmat syurga. Walaupun indah macam mana pun, bukan nikmat syurga. Belum sampai level syurga lagi. Itu baru level dunia. Tuan-tuan. Sebab apa? Nabi kata dalam kursi, Allah menyatakan nikmat yang mala ainun ra'at. Nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata. Tuan-tuan. Wala udhunun sami'at. Dan juga tak pernah didengar oleh telinga. Nikmat tu tak pernah didengar oleh telinga. Walaupun tuan-tuan takjub, kawan-kawan cerita kat sini, kat sana macam ni, macam syurga dunia, bukan. Tuan-tuan. Sebab apa? Tidak pernah dengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan tuan-tuan dikatakan, bahkan nikmat itu belum pernah terdetik, tidak terdetik pun dalam hati manusia. Punya special nikmat syurga tu Allah ciptakan untuk orang-orang soleh, tuan-tuan. Sehingga kan dikatakan tak pernah orang tengok, tak pernah orang dengar, dan tak terdetik pun dalam hati nikmat yang demikian itu, tuan-tuan. Punya Allah sediakan. Maka Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Maka kamu tidak tahu apa yang Allah sediakan untuk kamu daripada bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, tuan-tuan kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga Allah SWT berfirman dalam satu hadis kursi, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Bagi hamba-hambaku yang soleh. Kita ulang sekali lagi. Maksud soleh itu ialah al-qa'im bihukukillah wal-qa'im bihukukil ibad. Orang-orang yang melaksanakan hak-hak dengan Allah, dalam masa yang sama dia juga melaksanakan hak-hak dengan manusia. Dia balance dua-dua. Dengan Allah dia jaga, dan dengan manusia pun dia jaga. Kan? Dan dengan manusia lagi banyak. Kan? Manusia lagi banyak. Kan? Tuan. Allahumma salli ala sayyidina. Maka Allah kurniakan kepada mereka dengan nikmat yang kita bacakan tadi. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tuan. Allahumma salli ala sayyidina. Allah menyatakan a'dattu, aku telah sediakan. Aku telah sediakan, li ibadiyas solihin, bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tujuannya? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai pembalasan bagi apa-apa yang telah mereka lakukan. Pembalasan. Sebab tu kita orang beriman ni, bila kita kata kita orang beriman je, kita masuk je Islam, kita beriman, kita terikat dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rasa tak nak terikat, tak payah beriman. Bebas buat apa. Tidak ada larangan, tidak ada tegahan. Apa nak buat boleh. Tapi bila kita dah masuk beriman, dah dalam keadaan orang beriman, dan kita mengucap kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, maka kita terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada itu syariat berbentuk zahir ataupun syariat berbentuk batin. Syariat yang Allah perintahkan kepada zahir kita untuk laksanakan, dan syariat yang Allah perintahkan kepada hati kita, seperti ikhlas beribadah kepada Allah semata-mata. Tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu semua adalah balasan yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT. Pertama, beriman kepada Allah, lalu dia beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka mentaatinya, tunduk kepada ayat Allah, dan mereka menambahkan dengan amal-amal sunnat. Amal-amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Dia ada ayat yang kita bacakan setiap Jumaat, tuan-tuan kan. Jadi kita dengar ni
Bila kita dengar, bukan hanya kita dengar, kita fahamkan kan. Ini ciri-ciri orang yang beriman kan. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Kita syukur, alhamdulillah ya Allah, aku jadi orang yang semayang hari ni. Sujadah tu maknanya sujud lah. Sujud tu maksudnya kita semayang solat. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbahu, kita tasbih pada Allah. Sajada wajhal ladzi kan. Kita subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Kan. Wa hum la, kita mengharapkan Allah agar Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang sombong, dan kita tambahkan dengan ibadah-ibadah sunat. Wallahu a'lam bisawab. Tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kita baca pada pagi ini, Allah mempermudahkan kita untuk mentadabbur ayat-ayat Allah ketika solat subuh pagi Jumaat kan. Solat subuh pagi Jumaat, yang mana imam kebiasaannya baca surah Sajadah kan. Insya-Allah wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada saya sendiri. Bersama